أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم احنا بإيمان واتنا بإيمان واشرنا بإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Adiyah Wal-Azkar. Ini fiqh berkaitan doa dan zikir. InsyaAllah pada mana kita lihat ahadisu al-isti'azah, masih lagi bab doa isti'azah, doa minta perlindungan yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis sebagaimana dicatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billah min jahdil bala wa darakis syaqa wa sil qada wa syamatati adab. Kata Nabi, pohonlah kamu perlindungan kepada Allah SWT daripada 4 perkara, iaitu berlindung dengan Allah daripada menanggung bala yang berat. Bala yang berat, macam hujan. Sekarang ni kita COVID-19 ni beratlah, Tuhan bagi kan, meningkat, turun meningkat. Mana dia berkaitan dengan sikap kita lah. Wadaraki syiqaq, mana minta jauh daripada sengsara. Minta Allah jangan hidupkan kita dalam keadaan kesengsaraan. Dan yang ketiga, Nabi kata minta dengan Allah wasu'il qada, dan keburukan takdir yang buruk pada kita. Dan isunya yang keempat, Nabi suruh kita minta wasyamatati adab, iaitu merasa selesa terhadap musuh-musuh. Jadi kita bukan orang jenis rasa selesa lah. Kita orang Islam mesti sentiasa berkeadaan yang ambil perhatian apa yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Jadi doa ni, kata Nabi, kita naklah baca Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatati a'da. Ini doa ni kita diminta baca, kalau boleh setiap hari lah kita baca doa ni, minta lindung dengan Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada menanggung bala yang berat. Wa darakis syaqa, sengsara yang berat, kesengsaraan. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Wa syamatati adab, ini merasa selesa terhadap musuh-musuh. Kerana tidak ada apa tindakan kita buat, rasa selesa tengok, tak ada persiapan apa gitu. Jadi apa dimaksudkan jahdil bala di sini, kata para ulama, wa huwa kullu ma yusibul mar'i min shiddati wa masyaqqah wa ma la taqata lahu bi hamalihi wa la yaqdiru ala daf'ihi. Iaitu apabila datang bala daripada Allah SWT yang menyebabkan kamu rasa berat nak hadapi dengan tanggungan tersebut, la taqah, kamu tak mampu dah. Jadi kita minta dengan Allah supaya kita ada kemampuan untuk berdepan dengan ujian Allah SWT. Allah datangkan ujian ni ialah untuk menguji keimanan kita, dan jangan jadi kita ni orang yang lemah. Jadi doa ni Nabi suruh kita baca supaya bila datang, setiap kali ujian datang, kita tidak menjadi hamba yang lemah. Kita sentiasa berdepan dengan ujian tersebut dan kita dapat lalui dengan cara yang baik. Dan wadaraki syaqaq, dan kehidupan yang sengsara, iaitu adalki huwa luhuku wusu' ila syai'
Mana kita minta dengan Allah jangan kita didatangi dengan kesesaraan yang ditarik naqidun sa'adah. Tidak ada kegembiraan dalam hidup kita. Kita minta Allah SWT letak setiap ujian datang akan datang kegembiraan pada kita. Bukannya kita hidup sengsara sampai bila-bila. Itu kita minta kepada Allah SWT. Sebab kita hamba mengadu kepada Allah. Itu Nabi suruh kita minta. Dan yang sebenarnya wahwahalakum aw ma yuaddi ila halak. Dan janganlah Allah binasakan kehidupan kita ni yang di sengsara. Wa yakunu zak fi umur dunia wa fi umur akhirat. Di dunia ataupun di akhirat. Kita pun tak nak sengsara di akhirat. Mana sengsara di akhirat bila kita dihisab di hari akhirat nanti. Ya Allah, minta Allah jauh lah. Sebab kita berdiri lama 50,000 tahun berdiri di padang mahsyar untuk menunggu hisab. Dan waktu kita dihisab kita disuruh baca semua buku catatan kita, 99 buah buku. Saya pun 99, semua 99 ada ni. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad, bila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah kata 99. Bila sahabat tanya Rasulullah, tebal mana buku yang dicatat kiri kanan kita? Kata Rasulullah, satu buku tu tebal dia sejauh mata memandang. Jadi kita kena baca satu demi satu. Kemudian Allah tanya, ada tertinggal ke yang dicatat? Kita jawab bala, tak ada. Ada nak tambah? Tak ada. Ada terkurang? Tak ada. Semua betul? Betul. Tapi orang yang dapat rahmat Allah, Allah mahasibna hisaban yasira, yang kita diringankan azab oleh Allah SWT. Allah kata, dengan rahmat kasih sayangku hari ini, kamu menjadi ahli syurga. Kata Rasulullah, waktu itu kamu tengok seolah-olah kamu bukan ahli syurga. Kita baca dah buku kita kan, disuruh kita baca. Adilnya Allah SWT. Bila kita baca tu, kalau kita lihat dalam hadis waktu Tirmizi kata Nabi, waktu itu kamu rasa kamu tak ada lah. Tapi rahmat kasih sayang Allah. Sebab apa? Sebab bila kita kembali bertaubat dan beristighfar minta ampun pada Allah SWT atas kesilapan-kesilapan kita yang lampau, dan kita mohon dengan Allah SWT, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah ampunkan dosa kita. Yang itu yang kita harapkan pada Allah SWT di hari akhirat nanti. Sebab di pada mahsyar panas. Kalau di alam barzah pun sama. Di alam barzah kita memerlukan cahaya amalan untuk menerangi kita. Kita akan gelap. Kalau kejap tak ada elektrik ni, mati kejap ni, rasa lemah kita, gelap. Cuba kita bayangkan kita gelap dekat kubur Sungai Kantan ke, kita duduk dalam liang lahat tu, gelapnya kita tanpa cahaya, lemah rasanya. Tapi di situ kalau gelap tak tahu sampai bila. Kiamat kita tahu bila. Jadi kita perlu amalan yang baik. InsyaAllah kita doa pada Allah SWT. Sebab tu doa ni kita baca supaya kita tidak sengsara di dunia dan di akhirat. Kita minta Allah SWT. Jadi doa ni saya dah hantar pada pengurusi untuk bagi dalam grup ni untuk kita baca. Ni doa ni dalam catatan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni hadis sahih yang Nabi ajar kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang ketiga disebut Rasulullah dan doa ni, wasu'il qada, takdir yang buruk, atau kita mendapat ujian qada yang buruk, minta Allah jauh. Sepatutnya hari ni berlaku begini, kita minta Allah jauh, jangan berlaku benda tak baik pada kita. Su'il muqtadi wa hama yasu'il insan ayyuqi'u fil makruh, benda-benda yang manusia tak suka berlaku pada diri dia, yang mana dalam doa ni kita minta dengan Allah jangan berlaku pada diri kita, minta Allah lindung. Antaranya wahwa am, secara umumnya fi nafsu, pada diri sendiri kita minta Allah lindung. Jangan berlaku apa-apa, ya Allah lindunglah aku ya Allah. Yang kedua, al-mal, dari segi harta kita. Mana janganlah Tuhan jadikan hari ni kita berlaku kerugian, kita diuji begitu, diuji begitu. Tapi kalau diuji pun tidaklah berat. Kadang-kadang Allah uji itu untuk penghapusan dosa kita, tapi tidaklah seberat itu. Dan yang kesunya wa ahli, dan juga kepada ahli keluarga kita minta Allah lindung. Janganlah ditimpa benda-benda tak baik kepada anak dan isteri kita. Jadi doa ni ada kelebihan dia, walaupun pendek, kelebihannya tinggi. Dan yang seterusnya wal walad,
Dan anak-anak kita yang kecil ni, dia minta Allah lindung. Dia pergi sekolah, kita dah tak tahu dah. Atau pergi ke universiti, tak tahu dah macam mana berlaku. Tapi dengan doa ni kita baca hari-hari, kita minta Allah SWT lindung mereka daripada benda-benda yang tak baik. Dan jasanya wa khatimah. Ini takdir yang buruk ni, wa khatimah. Mati kita, khatimah kita dah mati yang baik. Kita tak nak kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah SWT. Kita mati dalam keadaan fasik. Dan kita mati dalam keadaan kita munafik. Jadi kita minta Allah. Sebab hati kita sentiasa diuji hari-hari. Iman kita sentiasa diuji. Kalau ikut hati memanglah. Tengok benda-benda yang baik, yang tak baik, kita nak tegur. Kadang-kadang kita nak tegur dah dengan baik. Tiba-tiba syaitan datang suruh guna bahasa yang tak baik. Asalnya niat kita baik, jadi timbul perbalahan pula disebabkan teguran kita tadi. Mana ada cara yang baik tetapi disebabkan benda-benda, kita minta Allah lindung, biar jadi yang baik-baik. Dan yang keempat dalam doa ni, yang mana Nabi suruh kita minta wasyamatatil a'da, mana kita tidak rasa selesa dengan musuh-musuh. Mana tengok orang bukan Islam buat pada orang Islam, tak apa je, tak ada apa, tak kisah. Dengan apa peristiwa berlaku di Armenia dengan Azerbaijan, kita pun tak ada apa, tak rasa nak doa ke. Apabila Kristian menyerang orang Islam, kita tak sensitif. Dalam doa pun tak disebut. Contohlah dalam khutbah pun tak dibincang. Kalau Palestin kita cepat, yang itu pun saudara si-Islam kita juga diserang, tapi Alhamdulillah kita tengok perkembangannya baik. Semua kita doa. Maksudnya kita tidak rasa selesa apabila orang bukan Islam menghina orang Islam. Tapi kita balas, bukan balas dengan cara kita maki hamun, tu bukan cara orang Islam. Kita balas, kan Nabi pernah doakan orang yang maki-maki Islam, yang marah pada Islam, Nabi doa supaya Allah buka pintu hati mereka masuk Islam. Itu antara benda yang paling baik kita doa. Kita doa supaya Allah buka pintu hati mereka. Jadi 4 perkara ni dalam doa ni, ia panggil doa isti'azah juga. Dan hendaklah kita sentiasa baca, dan juga dicatat dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, dalam keadaan riwayat lain. Wa fil ba'du riwayat hadiskan Nabi SAW yata'awazu min jahdil bala wa dawqis saqa wa sul qada wa syamatati ada. Dikatakan adalah Nabi SAW sentiasa berdoa dengan doa ni untuk minta lindung 4 perkara ni. Setiap hari Nabi baca. Jadi kita dah ada tu, nanti tengok dalam WhatsApp tu yang saya dah hantar pada pengurusi, dah forward semua tu. Maka tolong amalkan doa ni supaya jadikan doa harian kita. Amalkan. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang Nabi baca ni yang terbaik. Kita nampak ringkas, tapi benda tu hebat. Sebab apa? Nabi baca. Jadi bila kita baca yang Nabi baca, itu yang lebih afdal daripada kita baca doa-doa yang kita tak tahu asal usulnya daripada mana. Itu lagi bahaya. Orang bagi amal siapa tak tahu, orang bagi je. Atau kita dengar orang bagi dalam radio, dengar je dalam radio. Tapi radio sekarang Alhamdulillah, bila arahan baru daripada Timbalan Menteri Agama, dah arah semua radio untuk program agama, pastikan ustaz-ustaz yang ceramah ada evidence. Bukan duk ceramah merapu dalam radio. Mesti ada dalil Quran dan sunnah ijma' ulama'. Bukan duk main cerita dia je. Mana kita tak nak dengar lagi sebagaimana yang berlaku sebelum ni. Yang kata Imam Ghazali berdebat dengan Nabi Musa. Itu Imam Ghazali menang, Nabi Musa kalah. Sebab Imam Ghazali hujjatul Islam. Itu dalam radio. Jadi banyak cerita-cerita yang tidak menepati syariat. Bila masa
Nabi Musa jumpa dengan Imam Ghazali zaman bila? Tapi bila disebut dalam radio oleh penceramah-penceramah, orang kata takkan dalam radio ni cakap bohong. Wallahualam. Sebab saya itu dah bagi taklimat kepada DJ radio yang bawah RTM. Kita beri taklimat kursus di IFTA di Angkasa Puri, panggil semua DJ, pastikan sebelum nak jemput penceramah atau dia sendiri nak baca hadis-hadis dalam radio, pastikan sumber yang sahih. Jangan duk baca je, orang pun dengar, oh ini dah keluar radio, dah lulus ni. Kadang-kadang mereka nak cepatkan, DJ dia pakai ambil macam tu ya. Jadi itulah maknanya mereka perlu merujuk pada sumber-sumber yang tepat supaya tidak berlaku cerita-cerita yang bukan-bukan. Macam itu dalam radio disebut tentang kisah yang Nabi lalu kawasan kubur. Nabi beritahu sahabat orang dalam kubur ni, seorang ni yang kena seksa kubur, seorang tu suka mengumpat, seorang lagi tak tus air kencing. Kemudian dihurai, dia kata yang tak tus air kencing tu seorang sahabat Nabi yang mati tak tus air kencing, dia kena seksa dalam kubur. Hadis yang atas tu sahih, yang hurai yang bawah tu palsu, maudhu'. Telah dijelaskan oleh para ulama hadis, itu cerita-cerita yang palsu. Tentang kisah dua orang diseksa tu betul, tapi yang diperincikan sehingga menceritakan bahawasanya yang kena tu sahabat Nabi, saya lupa nama sahabat disebut tu. Dan hal ini telah dibincangkan oleh para ulama hadis dahulu, dah ditolak. Benda tu ialah palsu, menjatuhkan maruah sahabat. Nabi tak pernah sebut kata sahabat dalam kubur. Allahualam. Ini cerita-cerita beginilah yang kita khawatir bila dicerita dalam radio, atau 2-3 bulan lepas dalam program TV, setiap rumah kena ada Ihalamuddin. Siapa ada Ihalamuddin, syaitan tak masuk dalam rumah. Itu berjanggah dengan hadis Nabi kan. Kan Nabi sebut rumah yang dihidupkan dengan surah Al-Baqarah, maka syaitan yang jahat akan, jin-jin yang jahat tu ni akan keluar daripada rumah kamu. Itu yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Kenapa dikeluarkan kenyataan bercanggah dengan hadis Nabi? Kalau begitu tak nak syaitan masuk rumah, kita belilah semua kitab Ihalamuddin. Kitab Ihalamuddin tak salah, kenyataan tadi yang salah. Tu benda-benda begitulah. Sebab tu arahan menteri supaya dipastikan dalam TV Hijrah ke dan TV mana ke, lepas ni kena pastikan orang bercakap tu ada evidence, bukan bercakap suka-suka, lawak-lawak. Agama ni, agama bukan kursus. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, zaman aku tidak ramai orang datang mendengar kuliah ilmu, orang lebih suka dengar kursus. Apa kursus? Penceramah yang banyak buat lawak. Itu dah berlaku zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman kita sama je. Lagi lawak, lagi ramai yang kuliah ilmu ni, dia kata mengantuk. Allahualam. Itu kita lihat baliklah apa yang disebut dari segi sudut ilmu yang kita kena nilai. Allahualam. Dan yang sebenarnya doa yang sebenarnya diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dicatat dalam hadis riwayat Muslim, doa isti'azah juga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, daripada Allah bin Amr radhiyallahu anhuma katanya, daripada Allah bin Umar radhiyallahu katanya, kana min doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi para sahabat baca dan baginda sendiri baca, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ini ada 4 perkara juga Nabi minta. Tadi pun 4, jadi pun 4. Dalam WhatsApp tadi saya dah bagi pada pengusi ni. Apa maksud doa ni? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan. Nikmat yang Tuhan beri selama ni, kita minta jangan Tuhan tarik.
Kadang-kadang Tuhan tarik nak uji kita lah. Daripada kehilangan nikmat. Dulu badan kita kuat, mata kita sihat, tapi kan Tuhan tarik sikit-sikit. Tapi kita minta kepada Allah, nikmat tu jangan dihilangkan lah. Nikmat yang Tuhan beri, dan kita jadi golongan apa? Qala Asy-Syaukani rahimahullah, kata Imam Syaukani, isti'azah Rasulullah SAW min zawali ni'mati. Nabi sentiasa minta supaya Allah jangan tarik nikmat yang telah Allah beri pada kita. Li'anna zalika la yakuna illa inda adamu syukriha wa madi'u ala. Mana supaya kita ni jangan jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dia beri, kalbuh, atau kita menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil juga termasuk orang yang ditarik nikmat oleh Allah SWT. Tuhan beri nikmat dia kekayaan, atau Tuhan beri nikmat kesenangan, dia pun jadi bakhil. Bakhil ni termasuk orang yang ditarik nikmat. Bukan dia rasa seronok, aku jadi bakhil seronok, tak. Sebenarnya orang tu ditarik nikmat oleh Allah SWT. Nikmat apa? Nikmat tak boleh nak sedekah. Sedangkan sedekah lah salah satu perkara yang besar di sisi Allah SWT, tapi Tuhan tarik. Tak ada dalam diri kita. Kalau tengok data surau tabung bergerak, buat tak tahu je. Paling kurang dah ada 20%, tak apa. Itu yang aku ada, contoh lah. Tapi sebenarnya Tuhan nak tengok supaya kita termasuk orang yang bukan tolak nikmat. Sebab nikmat Tuhan beri ni banyak lah pada kita. Dan dinyatakan sini, wa isti'azah ala Rasulullah SAW, dan juga Nabi minta dengan Allah juga. Yang kedua dalam doa ni, wa tuhawwili afiatika, yang mana berubah kesihatan. Sekarang sihat, Tuhan tarik nikmat kesihatan. Kita minta dengan Allah, ni musim-musim ni bacalah doa ni. Semua nak sihat, nak jauh daripada penyakit. Nikmat kesihatan, biar Tuhan bagi kesihatan pada kita, iaitu sentiasa li'annahu idza kana qad ihtasabana bi'afiyatihi faqad zafara bi khairid darain. Mana bila baca doa ni, kita minta nikmat kesihatan ni sentiasa ada, dan juga bi khairid darain, rumah kita pun, ahli keluarga pun Tuhan lindung kesihatan daripada penyakit-penyakit yang tak baik. Pada penyakit yang selama tak ada jadi ada penyakit, kita minta dengan Allah SWT. Kita sentiasa berdoa, kita berdoa pada Allah. Kita minta dengan Allah, fa inna tahawwalat anhu faqad asiba bi syarrid dain. Kalau Allah tarik kenikmatan tadi, maka kamu akan lihat musibah, kegembiraan dalam rumah tangga. Dalam rumah kita ni rasa orang ni pun susah nak pergi kerja, pun susah, yang ni sakit, risau semua habis. Tuhan nak tengok. Kalau boleh Tuhan uji kita bukan yang berat-berat, bukan sakit yang berat-berat. Ni maknanya doa ni dah ada. Nabi dah ajar pada kita sentiasa baca, minta lindung dengan Allah SWT. Jangan ditarik nikmat kesihatan. Kesihatan yang paling utama. Ada orang dia kata dia cari rezeki kan, seronok. Jadi saya baca satu kitab yang ditulis oleh para ulama tentang tidur. Kenapa Nabi marah kita, tegur, kata makruh kita keluar malam pergi dakakin, pergi lepak dengan kawan-kawan, minum air lama-lama, lepas balik lewat malam. Kita tak perasan. Waktu tu kita seeloknya balik rumah atau berehat dah, badan kita nak rehat. Kemudian kita pergi isi lagi dengan teh tariknya, roti canai, macam-macam. Lepas tu kalau orang ajak, kenapa ustaz tak nak pergi? Saya tak pergi. Daripada situ bila dilihat, kalau makan waktu itu, itulah punca penyakit sebenar yang kita dapat. Darah tinggi, kencing manis, jantung, semua tu. Maknanya waktu tu kena rehat. Dan sebab tu Nabi kata nak tidur malam kena jatuh sebelah kanan dulu. Lepas tu kita nak pusing kanan dulu. Sebab apa? Duduk sebelah kanan dulu supaya sebelah sini jantung, biar jantung tu rehat dulu, jangan jatuh sebelah sini dulu. Masya-Allah. Bila kita lihat kenapa Nabi buat begitu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca dalam kitab Al-Shalihin, dibincang tentang hukum makruh orang yang selalu keluar malam. Tak ada faedah nak pergi lepak-lepak.
Kalau kedai mamak lagi kan, lepak lama dengan tengok TV dengan kita. Kalau sebelah sana tu nak parking kereta payah, kita pun dah parking motor dengan tidak ada adab parking motor dah. Orang nak pergi beli barang, orang nak pergi payah. Atau adab tak jaga, dosa lagi situ. Lepas tu kita dapat hukum makruh. Dan juga ad-dakakin. Ad-dakan ni maksud dia orang yang kaki lepak kedai kopi. Hukum dia apa? Apa hukum kaki lepak kedai kopi? Asal hukum dia makruh, tapi setiap malam tak boleh. Balik isteri pun tunggu kita. Apa hukum dia? Dia dapat pahala ke dapat dosa? Dia pergi kepada perbuatan yang ulu. Ulu ni sifat yang melampau-lampau, sebagaimana dibincang dalam kitab As-Sunan wal Mubtadi'ah, dibincang satu tajuk oleh para ulama, ad-dakaki, makna zaman. Kalau orang Arab, kalau kita duduk negara Arab, dia ada satu tempat. Kalau kita nak pergi lepak tempat tu lah. Dia tempat lepak dia tu ada meja dam. Macam orang kita main haji lah. Orang lebih kurang je. Lepas tu sebelah dia tu, shisha dia tu, meja kecil tu, duduk 4 orang. Lepas tu kopi dia tu, tak akan lain kopi dia, lepas tambah kopi dia tu. Situ kalau kita pergi, ya Allah, berkeluk asapnya. Saya pergi tengok, nak tengok macam mana tempat orang Arab lepak. Orang tua-tua, ni bukan orang muda, orang tua, dengan jubahnya, dengan ni dia punya. Allahu'alam. Itu maknanya kenapa Nabi tegur benda ni. Sebab tu ramai orang dia sukari. Sukari ni kencing manis. Wah, kalau orang Arab disebut sukari tu kencing manis. Negara yang paling, kalau negara Arab yang paling tinggi, waktu saya pergi ke Kuwait antara yang paling tinggi orang dia kena kencing manis. Allahu'alam. Saya pun kata macam mana tak kena kencing manis. Masya Allah, bila pergi mesyuarat di Kuwait dengan Kementerian Wakaf Kuwait ni, Masya Allah, makan saja. Kita yang tak lalu nak makan. Kita orang Melayu bukan Allah, satu pinggang tu kita tak habis. Kita satu pinggang yang dia makan tu, nasi tu biasa 3 orang. Dia bagi seorang, Masya Allah. Lepas tu benda-benda manis lagi, ya Allah. Lepas tu malam ajak keluar lagi, Masya Allah. Itu ceritanya Nabi tak bagi tu ada benda. Nabi suruh kita jaga waktu tu, nak rehat dah badan kita. Dan yang ketiga dalam doa ni Nabi minta, wa fujaati nikmatika. Wa fujaati nikmatika, yang mana jangan kita dapat kecelakaan secara tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan datang bala yang berat pada kita, minta Tuhan lindung. Ini min fujatin nikmatika Allah subhanahu li'annu iza intakum min abdi faqal ahalla min bihi minal bala' ma la yaqdir ala dafihim. Apabila datang bala yang besar yang mana kita tak mampu nak hadapi, minta Tuhan jangan turun bala yang mengejut. Tiba-tiba duduk datang bala. Auzubillah min zalik. Minta kita bila tak termasuk dalam golongan yang ditimpa kecelakaan tersebut, dan juga mati dalam keadaan mengejut. Mufaja'ah. Masya-Allah, minta ini biar kita pergi dalam keadaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat Nabi minta dalam doa ni, wa jami'i sakhatika, kesemua kemurkaanmu, ya Allah, jangan kamu murka pada kami. Kita semua ada dosa. Kita bukan maksum. Ya, kita yang ada, yang maksum hanya para rasul dan para nabi. Kita bukan maksum. Jadi minta supaya Allah jangan murka. Li'anna subhanahu iza saqata 'ala 'abdi faqad halaka wa khaba wa khasar. Bila Allah murka pada kita, Allah datangkan benda yang boleh merosakkan kita dan merugikan kita habis. Sekali je datang. Jadi kita baca doa ni supaya Allah tidak datangkan kemurkaan dia kepada kita, supaya Allah sentiasa mengampunkan kesilapan-kesilapan kita. Na'udzubillah zalik. Minta daripada Allah supaya tidak termasuk golongan yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di doa ni dicatat dalam hadis riwayat Muslim dan digalakkan kita baca. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tuhawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Jangan tinggal doa ni. Baca kau boleh hari-hari kita bacalah. InsyaAllah jauh kita benda-benda yang tak baik ni. Kita sentiasa isti'az, minta lindung Allah SWT. Jadi doa ni Nabi ajar pada kita banyak kefiat dia. Tak payahlah pergi cari benda lain nak minta lindung. Cari kerih ke, cari benang kuning ke, cari besi kuning ke, macam-macam gitu. Nak kebal dan nak ini tak payah. Kita minta ni, ya Allah. Nabi dah ajar doa ni. Ni doa kau minta lindung daripada benda tak baik. Ni lah. Nabi ajar kita supaya jaga akidah kita. Ramai orang yang solat tapi dalam bab-bab tertentu tak jaga. Dia masih percaya kepada benda-benda yang khurafat, benda-benda yang syirik. Na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah lindung. Jadi benda-benda ni lah kita perlu ada dalam diri kita. Doa ni amalkan. Saya doa ni saya tak pernah tinggal lah, baca selalu. Kalau tak sempat tu baca waktu duha, baca supaya Allah lindung kita setiap hari ni daripada benda-benda yang tak baik. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita amalkan. Jadi ada 2 doa lagi insyaAllah. Kita akan sambung kuliah akan datang. InsyaAllah 2 lagi, maka khatamlah kita kitab ni. InsyaAllah ada 2 lagi doa. Kita sambung kuliah akan datang. Dah masuk waktu Ada masuk. Jadi saya sudah bila taufiq dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.